Bertemu kembali dalam Malaysia Memilih. Kita memberi fokus untuk waktu ini dari segi perang politik, sama ada di media sosial maupun secara konvensional. Kita nak melihat betapa kritikalnya perang yang berlaku di media sosial. Dari segi verifikasi, banyak perkara-perkara penting yang perlu kita fahami dan telusuri. Profesor Madya, Dr. Muhammad Faizal Kasmani, Dekan Fakulti Kepimpinan dan Pengurusan Universiti Sains Islam Malaysia USIM, bersama dengan saya menerusi Google Meet. Doktor, terima kasih sudi bersama dengan Israwani. Pertama sekali, bagaimana kita nak memahami perang yang telah pun berlaku? Ada analisis politik mengandaikan bahawa perang ini, kempen ini tidak pernah berakhir sejak daripada PRU yang lalu, PRU ke-14, tidak pernah berakhir sehingga ke hari ini. Pandangan doktor melihat betapa kritikalnya medan media sosial ini pada PRU 15. Terima kasih Arif. Sudah tentu media sosial, saya rasa ini bukan benda yang baru. Semasa PRU 14 juga media sosial adalah satu platform utama. Dia mengatasi platform media mainstream sebagai satu platform untuk berkempen. Dan juga tidak ada bezanya untuk kali ini. Media sosial masih menjadi satu platform yang cukup penting. Jika PRU 14, Facebook dilihat sebagai satu platform yang sangat utama. Di PRU 15 ini ada yang mengatakan TikTok, ada yang mengatakan Instagram dan Twitter. Tetapi daripada kajian yang telah kami buat di Universiti Islam Malaysia, apabila kita interview lebih 50 orang sebenarnya pengundi baharu, pengundi muda, mereka mengatakan mereka menggunakan TikTok, mereka menggunakan sebagai contoh Instagram, tetapi mereka masih pergi ke Facebook dan juga Twitter untuk mendapatkan maklumat. Walaupun Facebook dan Twitter itu dilihat platform untuk golongan-golongan yang lebih berumur, tetapi ia masih lagi dilihat sebagai satu platform utama untuk ahli politik berkempen dan untuk para pengundi muda dan juga lebih dewasa untuk mendapatkan maklumat. Doktor, bagaimana kita nak memahami? Kerana kalau bercakap soal orang muda ini, saya mengambil contoh di TikTok. Video dalam 1 minit, 30 saat, 45 saat, soundbite sebegitu sahaja yang mereka lihat. Sedangkan mungkin mesej yang disampaikan ataupun maksud sebenarnya mungkin panjang lagi penceritaan, jalan ceritanya itu. Proses verifikasi amat penting. Pandangan doktor melihat kepada golongan muda terutamanya, adakah proses verifikasi itu masih lagi berlangsung? Adakah mereka masih lagi melakukan rujukan semakan di media-media arus perdana untuk menjelaskan dan juga mengesahkan maklumat yang diterima di media sosial, doktor? Jikalau kempen media sosial diadakan sekarang, kita tahu di era media sosial kempen adalah lebih berbentuk emosi, lebih berbentuk apa orang panggil itu drama. Itu adalah suatu yang normal untuk kempen dalam bentuk di media sosial, kerana media sosial allow that to happen. Jikalau di TikTok sebagai contoh, kita lihat video yang lebih sensasi, lebih mendapat viewers. Jadi pembuat konten lebih berminat untuk video-video tersebut. Tapi jika kita lihat, kita jangan risau when it comes to media sosial asal golongan muda hari ini. Mereka sebenarnya lebih bijak. Literasinya lebih tinggi untuk media sosial. Sebagai contoh, mereka boleh semak dengan pantas di Twitter, atau mereka boleh semak dengan pantas di komen-komen yang akan diberikan, ataupun mereka akan pergi ke Facebook. Seperti saya katakan tadi, mungkin mereka akan lihat Twitter, mereka akan lihat TikTok, mereka akan berminat untuk melihat perkara-perkara sensasi tersebut. Tetapi Facebook, di mana berita daripada Israwani, berita daripada mainstream media, masih lagi mereka refer. Dan saya tidak risau jika sekarang maklumat-maklumat yang tidak betul tepat dikeluarkan kerana mereka ada masa untuk semak. Kerisauannya adalah di saat-saat akhir nanti semasa mengundi. Kerana itu kita panggil negative campaigning, dia akan lebih bersemangat semasa di saat-saat akhir sebelum orang keluar mengundi. Kerana masa itu kita risau ada fake news dan sebagainya. Bagaimanapun kita harap pengundi muda ataupun sesiapa sahaja semaklah di laman-laman media sosial lain seperti Twitter dan Facebook, di mana media arus perdana akan mengeluarkan berita-berita tersebut dan juga membetulkan semula berita-berita fake news tersebut. Ya, Dr. Faizal, ini merupakan, saya petik sedikit kajian yang dilakukan oleh Ilham Center. Jika kita boleh melihat kepada data yang dinyatakan ataupun kajian yang dilakukan oleh Ilham Center ini, lebih separuh menyatakan mereka mendapatkan sumber tentang isu semasa
daripada internet seperti Facebook, WhatsApp dan media sosial lain. Kalau kita lihat angka pilihan ataupun faktor konvensional seperti rakan-rakan televisyen serta ahli keluarga tetap mempunyai nilai tersendiri. Peratusan tertinggi 28% memilih portal berita internet, televisyen 26% ataupun 27%, 25% Facebook, 4% akhbar, 4% Twitter, WhatsApp sekitar dalam 4%, 3.8%, ahli keluarga 3.5%, rakan-rakan 3% dan juga Instagram 1.8%. Itu merupakan dapatan ataupun apa yang dilakukan oleh Ilham Center berkenaan dengan bagaimana mereka mendapatkan sumber-sumber isu-isu semasa. Berbalik kepada Dr. Muhammad Faizal Kasmani, Doktor, sudah tentu dalam perang media sosial ini banyak perkara yang perlu diteliti. Sebagai penganalisis dan juga pemerhati dari segi perang di media sosial, penggunaan meneliti kajian penggunaan media sosial sebagai contoh, bagaimana doktor melihat kepada parti-parti politik? Mungkin dari segi nasihat serta pandangan, kerana kita tidak mahu perang politik itu dicemari dengan perkara-perkara yang mungkin yang akhirnya akan menjejaskan 3R sebagai contoh, race, religion dan juga royal seperti yang ditegaskan oleh MC-MC. Banyak perkara yang perlu dipertimbangkan dalam kempen di media sosial ini, Dr. Faizal. Ya. Saya rasa mungkin Hafiz refer kepada kita panggil negative campaigning, ya, kempen secara negatif ini. Kita tidak boleh elakkan kempen negatif ini kerana itu adalah satu strategi untuk ahli politik untuk berkempen dan memenangi hati dan minda pengundi-pengundi. Tapi kita perlu lihat kajian menunjukkan bahawa kempen negatif ini tidak membawa apa-apa faedah untuk mendapatkan pengundi baharu. Ia akan menambahkan ketidaksukaan pengundi yang tidak mengundi kita, hanya akan mengekalkan pengundi yang kita sedia ada. Jadi kempen-kempen negatif ini boleh digunakan tetapi dengan lebih berfakta, ya, tidak merosakkan sensitiviti masyarakat yang kita ada. Kerana kempen negatif ini jika digunakan secara berlebihan, ia hanya akan memakan diri parti politik itu sendiri. Jadi dengan melalui media sosial amat mudah untuk ahli politik terjebak kepada kempen secara negatif ini kerana media sosial dikawal oleh mereka sendiri, ya. Jadi dia tiada tapisan seperti di media perdana. Jadi pandangan saya adalah kempen negatif itu boleh dibuat tetapi dengan bijak, berfakta dan juga tidak merosakkan pengundi lain untuk tidak mengundi kita, dan juga pengundi kita sendiri kadang-kadang kita risau akan beralih arah kerana kempen negatif tersebut. Doktor, berakhir kurang 1 minit, nasihat kepada parti politik serta pengundi pengguna media sosial terutamanya dalam proses kempen yang bakal memula Sabtu ini, Doktor. Kepada pengundi media sosial, gunakan media sosial dengan bijak kerana media sosial adalah satu platform dan kita boleh dapat pelbagai maklumat di sini dan semak dulu maklumat. Ini tidak bermakna kita tidak boleh mendapatkan maklumat daripada yang bukan media arus perdana. Kita boleh dapatkan tetapi semak semula. Kepada parti politik yang akan mengundi, gunakan media sosial dengan cara yang terbaik kerana media sosial allow ahli politik untuk lebih personal, lebih private, tidak hanya sekadar bermanifesto sebagai contoh untuk menangi hati dan minda pengundi. Jadi gunakan sebaiknya dan gunakan dengan tepat. Baik, terima kasih. Itu dia Profesor Madya Dr. Muhammad Faizal Kasmani, Dekan Fakulti Kepimpinan dan Pengurusan Universiti Sains Islam Malaysia USIM, mengulas berkenaan dengan perang di media sosial yang bakal kita saksikan lebih agresif. Saya jangkakan bermula pada Sabtu ini selepas sesi penamaan calon. Terima kasih sekali lagi dan sudah tentu Malaysia Memilih akan terus membawakan pelbagai perincian, kupasan pelbagai isu termasuk perkembangan terkini merentas pelbagai parti menjelang proses penamaan calon pada Sabtu ini. Sekian sahaja Malaysia Memilih untuk waktu ini. Saya Haris Ashraf Hasnan. Assalamualaikum dan salam hormat.